Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita dalam akhlak tahun 4, sifat berdikari. Dan pada hari ini kita akan lihat kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan sifat berdikari dan keburukan jika kita tidak bersifat berdikari. Okay, insyaAllah. Okey, murid-murid semua, apa itu kebaikan berdikari? Ikut Ustaz baca dulu dan baru saya terangkan. Pertama, dihormati dan disegani. Sekali lagi, dihormati dan disegani. Okey, bagus. Okey, dihormati dan disegani ni apabila seseorang itu bersifat berdikari, maka kawan-kawan di sekelilingnya ataupun masyarakat, sama ada jiran ataupun sesiapa saja yang mengenalinya, sudah pasti akan menghormati dia. Dan amat segan dengan dia sebab dia seorang yang suka berdikari, suka membuat sesuatu pekerjaan itu tanpa mengharapkan sesiapa menolongnya. Jadi memanglah orang akan suka kepadanya sebab dia seorang yang suka membuat kerja sendiri, tetapi dalam arti kata yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, ikut saya baca, disenangi rakan dan masyarakat. Okey, bagus. Okey, apabila seseorang itu berdikari, sudah pastilah rakan-rakan dia, kawan-kawan dia ataupun masyarakat sekeliling dia akan senang, maksudnya akan mudah berdamping dengan kita. Sebab kita suka berdikari, sudah tentu rakan-rakan ataupun masyarakat suka ataupun senang dengan kita. Begitu juga dengan ibu dan ayah kita. Kenapa ibu dan ayah kita amat suka dengan senang dengan kita? Sebab kita boleh hidup berdikari tanpa nak minta bantuan dengan mak dengan ayah. Contoh di rumah, kita bila bangun tidur, kita kemas katil sendiri, kemudian kita basuh pakaian sendiri, ataupun bila kita makan di dapur, kita basuh pinggan sendiri, basuh cawan sendiri. Itu semua berdikari lah tu. Tentu orang akan senang dengan kita. Okay. Ketiga, berjaya di dalam kehidupan atau cita-cita. Okay, bagus. Okay, Ustaz sediakan juga slide ini dalam tulisan Rumi supaya kawan-kawan kita yang mungkin kurang mahir membaca Jawi boleh tengok dalam tulisan Rumi. Okey, yang ketiga ni, berjaya dalam kehidupan. Sebabnya bila kita berdikari, kita akan membuat sesuatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh bersemangat. Jadi bila kita buat pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh, sudah pasti kita akan berjaya. Sama ada kita berjaya dalam hidup ataupun cita-cita kita. Contoh kita nak jadi doktor kan, kita kena rajinlah belajar, rajin usaha. Maksudnya kita berdikari mencari ilmu, mencari nota dan juga buat nota. Sering kita baca buku, maka kita akan berjaya. Maksudnya kita berdikari lah tu. Okey, bagus. Seterusnya kita tengok yang keempat, tidak mengharapkan pertolongan orang lain. Okey, bagus. Okey, yang keempat ini, apabila seseorang itu berdikari, sudah pasti dia tidak akan mengharapkan sesiapa akan bantu dia dan tidak akan harap sesiapa yang akan tolong dia. Itu kebaikan dia. Maksudnya dia buat secara
sendiri. Bila orang buat kerja sendiri ni dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat, tanpa mengharapkan sesiapa, maka dia akan mendapat bantuan. Sebenarnya bantuan daripada Allah Ta'ala juga. Maksud Ustaz tidak mengharap ni adalah daripada orang lain. Okay. Kelima, bersemangat melakukan sesuatu pekerjaan. So kebaikan yang kelima ni, apabila kita membuat satu pekerjaan tu, sudah pasti kita bersungguh-sungguh, bersemangat. Itulah baiknya kita buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya berdikari tanpa mengharapkan sesiapa akan bantu kita. Okay, bagus. Okay, kita akan lihat pula keburukan tidak berdikari. Pertama, tidak yakin pada kebolehan diri sendiri. Okay, sekali lagi. Tidak yakin pada kebolehan diri sendiri. So, buruknya orang yang tidak berdikari ni, dia tak yakin dengan kebolehan yang dia ada. Dia tak yakin dengan apa yang Allah kurniakan pada dia. Maksudnya, dia nak mengharapkan orang lain bantu dia, nak mengharapkan kawan-kawan tolong dia. Dia tak yakin. Maksudnya, dia tak nak usaha. Itulah buruknya kalau kita tidak berdikari. Itu yang pertama lah. Okay, kedua, takut dan berputus asa apabila menghadapi kesusahan. Okay. Yang kedua ini, orang yang tidak mahu berdikari ni memang dia tak berani. Dia takut kalau dia buat nanti mesti akan susah. Dia tak yakin. Sama macam yang pertama tadi, dia tak yakin. So bila dia tak yakin, dia dah jadi takut. Dia tak percaya kadang-kadang Allah akan bantu dia. Sebab siapa yang akan bantu selain orang lain? Sudah pasti Allah akan bantu kita. Tetapi dia tak nak. Dia tak mahu buat pekerjaan itu, tak mahu buat perkara itu dengan bersungguh-sungguh. Dia bimbang nanti kalau dia buat, sudah pasti dia akan tak dapat. Maksudnya dia berputus asa tu. Itu buruknya orang yang tak nak berdikari ni, ya. Okay, ketiga, sentiasa meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Okey. Yang ketiga ni memang dia memang tidak suka berdikari. Jadi bila dia tidak suka berdikari, dia nak orang lain bantulah. Macam kita kalau di rumah, dia tak nak contoh tadi bila bangun tidur, tak nak kemas bilik dia, tak nak kemas katil dia. Dia nak mak ayah dia tolong kemaskan. Jadi itulah buruknya tidak berdikari ni. Tidak ada sifat untuk usaha. Harapkan orang lain sahaja nak bantu dia. Itu juga dekat dalam kelas kadang-kadang minta tolong kawan lah, ya. Minta tolong ataupun siapa-siapa saja, dia minta orang lain buatkan. Inilah keburukan orang yang tidak berdikari. Dahlah tidak mahu berdikari, minta bantuan pula pada orang lain. Allah pun tidak suka. Okey, murid-murid, Ustaz rasa itu saja untuk kali ini. Semoga apa yang Ustaz terangkan tadi membantu sedikit sebanyak dalam memahami sifat berdikari ini, insya-Allah. Okey, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Jadi kita jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.